Dalam penyokong Malaysia teruja untuk melihat sistem VR berfungsi dekat Stadium SSR dalam Liga Jojora Asia kali ini, tapi akhirnya dikecewakan pengadil sebab dalam insiden yang berlaku memberikan Arif Aiman, VR tu tak digunakan. Okay guys, welcome back to my channel. Sebelum aku meneruskan ulasan antara game JDT dan juga Kawasaki ni dalam saingan Liga Jojora Asia, tolong subscribe dan juga on button notification, like dan share diperlukan daripada korang untuk support terus channel Sora X Bola. Okey, kekalahan pertama JDT dalam tahun 2023, kekalahan pertama dalam perlawanan pertama juga dalam saingan Jojora Asia, dan ini juga kekalahan kedua JDT kepada kelab Kawasaki Frontale ni. Game yang baik, intensity game yang sangat tinggi, perlawanan juga ada sedikit panas dan juga perlawanan yang sangat balance di antara kedua pasukan. Kedua-dua ada serang menyerang dan juga kedua-dua pasukan juga pemain-pemain ada melakukan mistake yang hampir-hampir membuatkan jaringan mereka dibolos. Tetapi yang membezakan, yang memisahkan kedua-dua pasukan ni antara JDT dengan Kawasaki, hanya dengan perbezaan satu jaringan tu membezakanlah antara dua pasukan ni. Kekalahan okey, kita boleh menerima daripada kesilapan pertahanan JDT membuatkan Marcinho, penyerang Brazil daripada Kawasaki ni menyarikan gol pertama, dan jaringan itu juga sebenarnya yang memberikan 3 mata kepada Kawasaki Frontale ni. Kalau kita tengok daripada statistik perlawanan ni, aku rasa tak banyak beza. Kalau lihat pada ball position, lebih kurang, bermakna game yang sangat balance lah antara kedua pasukan. Dan kalau kita tengok shot on target juga sebenarnya lebih kurang sama, 4 on target daripada JDT dan juga Kawasaki, dan yang membezakan hanya Kawasaki berjaya menjadikan gol dengan 1 gol. Itu yang membezakan dengan JDT dengan 4 peluang tadi tu tak berjaya convert dengan jaringan. Dan juga kalau kita tengok daripada segi percubaan pun sebenarnya JDT melebihi daripada Kawasaki. Merekodkan JDT ada 14 percubaan berbanding Kawasaki 10 percubaan, dan menandakan intensity game yang sangat tinggi, quality game yang sangat baik. Daripada kutipan kad juga sebenarnya melambangkan lah yang kedua pasukan ni sebenarnya memang sangat terdesak, sangat bersemangat lah untuk meraih kemenangan, setidaknya 1 mata ataupun meraih jaringan. Dengan JDT mengutip 4 kuning, begitu juga dengan Kawasaki mengutip 3 kad kuning. Tapi yang membuatkan aku rasa macam agak pelik sikit dengan pengadil ni, bukan nak menyalahkan pengadil tau, aku tak suka menyalahkan pengadil, tetapi menerima kekalahan. Aku rasa penyokong, penonton-penonton pun semua berfikiran benda yang sama. Menerima kekalahan dengan kesilapan pertahanan daripada JDT, sikit je kesilapan dia, tetapi insiden minit ke-22 dengan minit ke-30 tu sebenarnya setidaknya pengadil menggunakan VAR yang dah disediakan dalam saingan Liga Juara kali ini, yang disediakan pihak Stadium SSR sendiri. Apa guna kalau ada sistem VAR tu tetapi pengadil hanya guna pendengaran hearing di telinga dia dengan bantuan pengadil di luar, sedangkan ada VAR. Jadi untuk memastikan keputusan dia tu tak dipertikaikan ataupun memuaskan hatilah sedikit, takkan dapat memuaskan semua pihak, tetapi kita sebagai penonton ataupun penyokong rasa teruja, sebenarnya seronok sebab dalam diam skuad Johor Darul Ta'zim atau Stadium SSI sendiri dah menyediakan fasilitis kelengkapan untuk sistem VAR ni. Tak diwar-warkan, tapi jadi kita rasa teruja nak tengok game yang berintensiti tinggi, berkualiti. Tapi bila berlaku insiden-insiden yang membabitkan Arif Aiman dalam game tu, tak digunakan VAR. Untuk insiden minit ke-22, pengadil memberi amaran kepada Arif Aiman. Apa yang diulaskan pandit daripada SO Arena seperti Safi Sali mengatakan mungkin pengadil beranggapan Arif Aiman melompat ke atas keeper tu untuk menjatuhkan badan. Tetapi padaku peluang untuk Arif Aiman mendapatkan bola tu kembali sebenarnya ada. Dan kalau dia tidak melompat, mungkin kaki dia disodok oleh keeper Kawasaki. Jadi mengapa pengadil waktu itu tak menggunakan VAR, dan pembantu-pembantu pengadil tak suggestkan untuk VAR. Jadi kat situ timbul pertikaian kita. Walaupun dalam 95 minit perlawanan tu pengadil dah mengawal permainan sangat baik antara kedua pemain, kerap berlaku pertelagahan, tetapi pengadil berjaya mengawal dengan layanan kad kuning tu. Sebenarnya kita tak ada masalah. Aku rasa korang pun berfikiran yang sama. Ini pandangan aku, penelitian aku dan juga apa yang aku tengok. Itu bagusnya pengadil pada malam tu. Tetapi untuk minit ke-22 macam aku cakap tadi, dan juga minit ke-30 juga
tak digunakan VAR. Itulah aku kata agak pelik, sistem VAR tu dah ada, tapi kenapa tak digunakan untuk memberi sedikit kepuasan kepada penyokong dan juga pihak tuan rumah sendiri. Lagi-lagi insiden ke minit ke-30 tu sememangnya Arif Aiman pun berpeluang juga untuk menjaringkan gol mungkin ataupun membuat percubaan. Presentation amat tinggi, tetapi pengadil tetap dengan keputusan dia dan seterusnya diabaikan begitu je. Itu yang menjadi pertikaian pada aku mengenai percubaan yang tak dapat dikonvertkan dengan jaringan. Aku rasa tak ada rezeki JDT lah. Backson juga sebenarnya banyak dapat peluang untuk buat percubaan, tetapi tak berjaya sebenarnya. Begitu juga Arif Aiman membuat percubaan, ada yang kena tiang bagai, tetapi dah berusaha lah, effort yang sangat tinggi lah sebenarnya. Dan ada beberapa pemain yang aku nak tabik spring lah, seperti Heberty dengan umur dia begitu, tapi dia seorang pemain yang sangat berpengalaman lah aku rasa. Aku tak expect dia bermain macam tu. Dia mencuri bola di kaki-kaki pemain Kawasaki, dia alert dengan hantaran-hantaran pemain Kawasaki, memotong hantaran-hantaran crossing. Juga Heberty juga sebenarnya banyak terlibat dengan pergerakan serangan daripada JDT. Dan begitu juga berbalik kepada Hong Wan. Walaupun permainan Hong Wan ni sebenarnya agak keras juga, tetapi pelibatan Hong Wan ni dalam salah satu serangan Kawasaki berjaya clear ball, alert juga sebenarnya kepantasan membaca gerak hantaran daripada pemain Kawasaki, boleh dipuji. Walaupun Hong Wan pun dilayangkan kad kuning. Dan begitu juga dengan hampir-hampir Kawasaki menjadikan gol kedua, itu Shane Lowry. Tak ada Shane Lowry, aku rasa Kawasaki dapat 2 jaringan. Terang-terang pintu dah terbuka, Shihan Azmi dah keluar daripada posisi dia, tetapi adanya Shane Lowry menyelamatkan keadaan, clear bola, dia keluar untuk mengelakkan JDT tewas dengan jaringan 2-0. Jadi ini antara pemain-pemain yang bekerja keras dalam game tu. Dan Kawasaki juga agak terkejut aku rasa dengan permainan JDT. Tak berjaya lah untuk mengulangi kemenangan tahun lepas, iaitu 5-0 dan hanya menang dengan 1-0. Pada aku keseluruhan permainan sangat baik, cuma rezeki tak berpihak kepada JDT lah. Masih ada banyak game lagi dalam peringkat kumpulan. JDT harus kemaskan lagi pertahanan. Mistik sebenarnya yang dilakukan seperti Jody Ahmad, Matt Davis, sebenarnya mistik macam tu bila bermain dengan pasukan-pasukan yang berkualiti seperti pasukan di Asia ni. Sebenarnya elakkanlah mistik-mistik yang boleh mendatangkan gol dibolosi pihak lawan. Overall semua pemain-pemain effort yang sangat tinggi, tetapi agak kurang sikit apabila Forestry tak dapat turun. Aku rasa pergerakan serangan tu agak sikit tempang. Aku rasa lah, korang setuju atau tidak, Paxson aku tengok macam keseorangan. Walaupun pairing dia seperti Arif Aiman, Heberty ni dah beberapa game bersama, tetapi Forestry aku rasa antara penggerak serangan yang berkesan macam Leandro, terasa jugalah kehilangan Forestry ni. So good luck lah untuk JDT, tahniah untuk Kawasaki, dan terima kasih juga kepada penyokong-penyokong Johor Darul Takzim yang hampir 30,000 membanjiri Stadium SSI. Tapi aku tak dapat pergi stadium game kali ni, tapi aku tetap support, tetap memberi info-info untuk game antara JDT dengan Kawasaki ni. Okay guys, itu saja daripada aku. Teruskan support channel Sora X Bola, teruskan subscribe, tekan butang loceng, support bola sepak Malaysia. Okay, bye.